Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan sesi kita malam ni Kita sepatutnya nak habis on time sebab kadang-kadang ada orang nak tak boleh lama-lama kan. So I just nak share slide dulu. Malam ni kita punya topik santai-santai saja. Just nak share kita punya story dan saya mulakan dengan saya punya session dulu. Topik saya malam ni adalah kenapa saya buat bisnes Chuang Ho ataupun kenapa saya masih buat bisnes Chuang Ho, kan? Alright. Nampak slide Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum untuk yang pertama kali tengok jumpa kita punya online sharing ni. Nama saya Ayah Syahdan. Okey. Dan malam ni saya akan share sedikit lah tentang kenapa saya buat Chuang Ho. Sebenarnya saya berkenalan dengan Chuang Ho ni sejak 2006. So sekarang ni dah 2023 kan. Mesti orang pelik. Kenapa lama sangat? Kenapa masih berada dalam syarikat yang sama? Okey. Okey, sedikit latar belakang. Saya sebenarnya ada miliki ijazah sarjana daripada Multimedia University dan pernah bekerja sebagai engineer di sebuah syarikat telekomunikasi. Kini saya ada 4 orang anak dan juga bila kata daripada 2006 sampai 2023 tu rasa macam lama sangat kan. Tapi sebenarnya dalam tempoh masa yang panjang tu macam-macam benda berlaku. Daripada saya kenal Chuang Ho masih belajar, lepas tu dah habis belajar, lepas tu start bekerja jadi engineer and then berhenti kerja, lepas tu sambung belajar lagi, lepas tu kahwin, beranak dan macam-macam, buat bisnes, beberapa bisnes dan sampai satu tahap kata cukuplah, rasanya macam cukuplah saya nak timba pengalaman, saya dah tahu dah bisnes-bisnes ni dah lalui dah. Okey, dan lebih ramai dan ada juga beberapa orang yang approach untuk ajak buat bisnes lah, untuk buat macam-macam kan, dan lagi banyak saya jumpa orang-orang begini dan lagi banyak saya menimba pengalaman hidup buat bisnes macam-macam, lebih saya kata Chuang Ho is still the best kan. Bukan saja daripada segi kewangan tapi juga daripada segi kehidupan, kehidupan yang kehadapan tu Chuang Ho lebih best. So kenapa? Okay. Sebab orang kata mungkin ayah ni berada dalam Chuang Ho sebab dia tak ada kerja lain kot kan. Sebenarnya dah lalui dah benda-benda lain tu. Okay, so untuk yang tak pernah tahu, Chuang Ho ni sebenarnya adalah welcome to Chuang Ho. So Chuang Ho adalah sebuah syarikat yang bertaraf antarabangsa sejak 1987, berasal dari Taiwan. Okay, dan telah masuk Malaysia sejak 1988. Dan apa dia yang Chuang Ho buat? Chuang Ho ni sebenarnya adalah sebuah syarikat berasaskan multi-level marketing. Bila sebut MLM tu semua orang takut kan, tapi sebenarnya MLM ni sebuah marketing plan yang sangat-sangat bagus untuk menjana pendapatan sebab risikonya rendah sepatutnya. Dia tak ada had daripada segi pendapatan ataupun daripada segi rekrutmen lah sepatutnya, dan ini kalau nak cakap MLM Chuang Ho lah sebab ada company-company lain yang buat dia kata dia MLM tapi mungkin dia tak berisiko rendah dan tiada had ni. Tapi kalau Chuang Ho punya MLM, yes, dia berisiko rendah, tiada had, pendapatan pasif, boleh menjana pendapatan pasif dan juga boleh diwarisi. Dan Chuang Ho juga apa jenis produk-produk yang Chuang Ho buat dan apa dia bisnes Chuang Ho ni. Chuang Ho sebenarnya menjalankan industri kesihatan. So industri kesihatan ni sebenarnya a very very good business sebab dia adalah kesihatan ni adalah benda sepanjang zaman, evergreen, dan kesihatan diperlukan oleh setiap orang. Setuju tak? Ada tak orang yang tak ada memang orang nak kesihatan dan telah terbukti 2-3 tahun lepas bila kesihatan terancam, kesihatan menjadi isu, satu dunia lockdown. So menunjukkan betapa pentingnya kesihatan. So jika kita berada dalam bisnes yang melibatkan kesihatan ni, it's a very good business lah sepatutnya. Tetapi industri kesihatan juga adalah sangat berbahaya. Tahu tak kenapa? Dia is a very good business tapi sangat-sangat berbahaya. Kenapa? Okay, sebab baru-baru ni
this is not the first time, tapi baru-baru ni ada lagi satu kenyataan media daripada KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia, yang memaklumkan ada beberapa produk yang telah ditarik balik. Okey, beberapa produk kecantikan yang telah ditarik balik sebab mengandungi racun. Kebanyakannya adalah merkuri ke dalam dia. So merkuri adalah antara racun yang sangat-sangat berbahaya, dan produk-produk ini, okey, saya bukan nak highlightkan apa produk-produknya, tapi nak mengatakan produk-produk ini sebenarnya dah dapat kelulusan KKM sebelum ni. Tapi telah ditarik balik kelulusannya sebab baru tiba-tiba dapat tahu dia sebenarnya ada bahan-bahan terlarang kat dalam dia. Okey, inilah yang kita katakan produk kesihatan ni sangat-sangat bagus. Okay, it's evergreen, it's a good business, can bring good business, tetapi sangat-sangat bahaya jika tak ada kelulusan, jika produk tu tak selamat, jika tak ada R&D dan jika tak ada standard. Sebab produk kesihatan ni kita nak masuk dalam badan kita. Sama ada kita masuk ikut mulut kita ataupun kita sapu kat kulit, ataupun sekarang ni dah lebih canggih dah, orang terus suntik masuk dalam darah pun ada. So jika yang dimakan, disapu dan disuntik tu adalah produk-produk yang tak ada kelulusan, yang tak selamat, tak ada R&D dan tak ada standard tahap apa-apa, bahayalah. Itu yang jadi bahaya, betul tak? Okay. So, jika kita dah berada dalam dalam industri yang bagus, yang boleh bring good business, so rugilah kalau kita tak jaga all these points. So, kalau kita tengok dari sudut Chuang Ho, daripada segi kelulusan, Chuang Ho dah dapat kelulusan KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia. Ada kelulusan halal, kita ada sijil pengesahan halal untuk certain products daripada JAKIM, ada products daripada halal negara-negara lain lah, daripada Taiwan ataupun Southeast Asia punya halal. Kita juga ada TQF, ialah Taiwan Quality Food Association kalau tak silap, dan juga ini macam cebisan-cebisan je lah KKM ni. Sebenarnya kita punya produk ada dapat US patent, telah diiktiraf di beberapa negara Eropah. Kalau tak silap YKC diiktiraf sebagai ubat untuk merawat kanser. Okay, so sebenarnya kita punya kelulusan memang tip-top lah. Daripada international punya level pun memang dah dapat yang hebat-hebat. Okay. Lepas tu kita punya produk adalah selamat. Kita ada sijil pengiktirafan kan daripada Akta Makanan Kesihatan Taiwan, dan juga kita punya produk untuk orang-orang baru, jika tak tahu, kita punya produk memang semua selamat untuk budak-budak, kanak-kanak, bayi hinggalah ke warga emas, untuk wanita mengandung, untuk orang sakit dan orang masih sihat pun sangat-sangat bagus. So daripada segi keselamatan memang terjamin. Okay. Bukan kita saja cakap, tapi third party dah buat pengesahan. Kita ada R&D team sendiri, R&D lab dan kajian yang berterusan untuk sentiasa kekal relevan. Dulu masa ada Jaho Lingzi, kita ingat Jaho Lingzi tu dah hebat dah. Lepas tu ada Yungkian Lingzi. Yungkian Lingzi ada sijil pengiktirafan tu. Kita rasa wow, Yungkian Lingzi ada sijil lagi lah, macam kita rasa tenang kan bila kita nak share kat orang. Lepas tu YK2 pula. Okay, kita ingat YK tu dah habis hebat lah sebab dia 6 kali ganda lagi power daripada YK. YK tu pun rasa dah hebat sebab ada sijil, ni ada yang 6 kali ganda pula. And then rupa-rupanya ada yang lagi hebat. Rupanya diam-diam company ada buat continuous research. Okay, dan ada YKI, YKB, YKK dan sekarang ada YKC. Kan, so lepas ni wallahualam kan, mungkin tak mustahil lah akan ada Lingzi yang lebih power lah kan. Maksudnya kajian memang berterusan untuk sentiasa kekal relevan. Sebab virus pun macam-macam virus lah zaman akan datang kan. Virus X lah dan sebagainya. Dan bila kita dah ada kelulusan selama R&D ni, kita mestilah ada standard yang memastikan produk-produk kita dalam keadaan yang standard yang tinggi dan juga sama je lah daripada dulu sampai sekarang, masih sama je dia punya standard. Kita ada ISO standard. Okay, so sebenarnya bila lepas baca buku kuning ni, rasa macam sangat-sangat, ya Allah, we are in a very very good company yang sangat-sangat hebat. So rasa macam ruginya kalau kita tak share kat orang, especially orang-orang yang tak pernah datang kat company kita pun, tak pernah datang kat office, tak pernah tengok video-video tentang kilang kita dekat Taiwan, tak pernah dengar leaders-leaders lain buat sharing, hanya dengar orang-orang yang sama je buat sharing kat
setiap hari Khamis malam Jumaat ni kan. So rasa bersalah pula kalau tak perkenalkan Chuang Ho yang sebenar pada mereka. So malam ni I just share sedikit gambar daripada website Chuang Ho sendiri, dan ini sebenarnya daripada kita punya kilang dekat Taiwan. Kita boleh tengok mesin-mesin digunakan untuk buat penghasilan kapsul, dan juga ini sebenarnya dalam R&D lab tu setiap kali diorang buat inspection daripada bahan mentah hingga ke production memang syarikat kawal. Okay, syarikat kawal dan pastikan um, keberkesanan ataupun pastikan standard produk tu lah. Dan of course dia punya machines, equipments tu semua high end punya. Okay. Dan yang paling menarik kat sini dia kata human animal testing. So kalau perasan beberapa produk kesihatan kadang-kadang ataupun beberapa produk kecantikan dia selalu kata against animal testing, against animal testing. Kenapa against animal testing? Sebab biasanya kalau kata animal testing tu, this is animal tested, biasanya bermaksud binatang-binatang tu akan diuji lah. Bila diuji tu macam diseksa lah, bunyi dia macam tu kan. Tapi Chuang Ho dah nyatakan dekat sini, they are using human animal testing. Okay, dekat sini dia kata they use good feeding methods. Good feeding methods ni maksudnya dia tak mendera lah binatang tu, dia masukkan lingzi dalam uji kaji. Sebab kita perlu menggunakan uji kaji tikus makmal ni sebab kita nak dapatkan clinical scientific test kan, kita nak dapatkan scientific test punya result, kita kena gunakan tikus-tikus. Tapi tikus-tikus ni tidak didera, tidak di abuse. Dia kita bagi lingzi menggunakan good feeding methods, dan juga untuk nak dapatkan data, nak tengok macam mana keadaan organ dalam dalamannya. Kalau kita tengok apa sebelum ni, kalau Chuang Ho buat menceritakan tentang data-data daripada YKB, targeted lingzi dan sebagainya, gambar dia gambar image kan, sebab dia menggunakan high-end imaging medical punya device. Bukannya dia kena bedah tikus tu, bunuh, bedah dan tengok liver dia macam mana. Dia guna high-end image research method. So mesin-mesin yang digunakan untuk buat imaging punya method dan sebagainya ni sebenarnya adalah mesin-mesin yang sangat mahal, dan ia tidak mendera pun tikus-tikus tu. In fact, tikus-tikus yang diberikan lingzi, kalau tengok dalam data-data ujian, menunjukkan tikus-tikus ni hidup lebih lama daripada compared to tikus-tikus yang tak diberi lingzi kan. So sebenarnya and even kita menggunakan animal testing, animal-animal ni dijaga dengan baik. Memang ada tempat pemeliharaan tikus-tikus ni semua. Okey, dan ini adalah beberapa lagi gambar-gambar daripada R&D lab. Dan sebenarnya kenapa nak ceritakan benda ni? Tadi kan saya dah mention, produk kesihatan, produk kecantikan ni sebenarnya sangat-sangat berbahaya. So ada setengah orang yang very particular. Kalau dia kata, kalau you kata produk ini baik ni, produk ini bagus, are you sure? How sure are you? How sure are you produk-produk ni tak tak merosakkan tak merosakkan buah pinggang, tak merosakkan liver. So kalau ada yang tanya macam tu, kita tunjuk. Kita tunjuk apa? Ini kita dah ada sijil-sijil akreditasi yang sijil-sijil yang telah mengesahkan segala uji kaji yang dijalankan dalam kita punya lab adalah GLP compliance. GLP compliance ni maksudnya kita punya Trinio Tech Lab tu, tak silap nama dia, semua kajian dijalankan, segala eksperimen yang dijalankan dalam lab tu, data-data dan keputusan dia adalah berkredibiliti tinggi. So dia diiktiraf daripada peringkat antarabangsa. So kita punya data-data daripada eksperimen kita memang all GLP compliance, dan boleh tengoklah ada orang yang particular nak tahu tentang kita punya produk-produk ni adakah betul-betul ada certified, tested dan sebagainya. Yes, memang ada. So kita tunjuk saja. Benda-benda ni semua syarikat dah buat. Kita kena tunjukkan saja. Itu je tugas kita. Okey, dan selain tu kita ada test lab tadi kan, dan kita ada ISO certified, kita ada juga preclinical trials, dan kita ada banyak lagi disease animal models. Disease animal models ni maksudnya kajian-kajian yang syarikat buat, macam katakanlah nak test YKB on
tulang kan, nak test YKC on cancer. Sebenarnya memang diorang dah ada beberapa model, animal models yang memiliki penyakit-penyakit ni. Sebab tu diorang selalu buat kajian. So diorang dah ada dah prepare all these models. Okay. Diorang buat banyak sangat inspection test, caffeine test dan sebagainya untuk memastikan keselamatan produk-produk yang kita makan tu. Linzi tu selamat, untuk pastikan linzi tu selamat melepasi macam-macam. Okay, ni dalam kita punya R&D lab sendiri. Dan juga ada macam-macam toxicity test. Okay, so sebelum orang luar nak buat ujian, nak tengok dalam kita punya linzi ni ada metal ke, ada drugs ke apa, Shuanghu dah buat siap-siap untuk pastikan produk kita selamat untuk dikeluarkan. Dan tahu tak kalau kita pergi ke hospital lah, katakan kita nak buat satu test apa-apalah, nak buat blood test ke, nak buat apa-apa test, mahal kan? Ada tak dia kata buat test free? Tak ada kan? Mahal. So Shuanghu buat macam-macam jenis test dan setiap test ni memerlukan equipment, machine, tools yang sangat-sangat high technology, sangat-sangat modern. Okay, sangat-sangat mahal sebenarnya. So bila kita tengok balik, bila tahu R&D labs ni semua kan, all the tests being done, and then tengok balik linzi yang takat beberapa ratus sebotol tu, rasa macam ya Allah, serius lah kan, macam terlampau murah pula kita tengok. Dan ni adalah beberapa animal models. Okay, ada cancer animal models dan juga ada immune diseases animal models yang memang company sediakanlah dalam R&D team diorang, memang sediakan beberapa animal models ni untuk mereka buatkan kajian. Okay. Okay, so bila dah saja nak tunjuk, itu bahagian yang besar-besar lah dekat Taiwan. Okay, kita punya R&D lab dekat manufacturing line kita dekat Taiwan semua bawah kawalan syarikat. Semuanya bawah kawalan daripada raw, daripada linzi punya plantation sampai ke production, sampai ke ni semua dalam kawalan Shuanghu. Dan apa kita Shuanghu kat Malaysia buat? Shuanghu kat Malaysia kita hanya makan je lah linzi-linzi tu dengan hati yang tenang. Okay, sebab semua yang susah payah nak kena berfikir, nak kena buat all the tests dan sebagainya telah dilakukan kat Taiwan. Dan sebenarnya sebelum linzi-linzi yang masuk ke Malaysia ni, contohnya baru-baru ni saya tengok video tentang YKB, katanya sebelum YKB masuk ke Malaysia, 3 tahun YKB tu telah dilancarkan di Taiwan. So orang-orang Taiwan dah test YKB tu selama 3 tahun. Okay, kita ni maksudnya kita bukannya bahan uji kaji tau. Kita bukannya ada new drugs kita hantar kat orang Malaysia dulu, bukan. Kita bukan bahan uji kaji. Produk tu memang dah lama, dah banyak dapat good reviews kat Taiwan, barulah masuk dekat kita. So bila kita dah masuk dekat Malaysia ni kan, kalau ada orang yang skeptical ni, betul ke YKB ni bagus, betul ke? Orang kat Taiwan dah 3 tahun dah. Okay, diorang dah dapat banyak good testimonies dan juga telah banyak, dan sebelum keluar kat Taiwan pun dah banyak ujian dijalankan macam tadi tengok dekat lab tu kan. So sebenarnya bila kita dah masuk kat Malaysia, produk kat Malaysia ni, produk tu memang dah selamat dah memang sedia untuk kita nikmati je sebenarnya. Okay, so these are some of the photos daripada seminar yang dijalankan dekat Shuanghu Malaysia, rally dan juga seminar. So kalau company buat rally atau seminar, dia memang sangat-sangat 5-star punya standard lah. Okay, tak pernah lagi join Shuanghu punya event yang macam kita masuk-masuk je, kita tengok diorang macam huru-hara ke, macam kita rasa apa, kenapa organizing committee dia buat macam ni? Tak ada. Okay, sentiasa memang tip-top, terancang, tersusun. Memang kita masuk dalam satu event yang sangat eksklusif lah. Okay, walaupun kita sebenarnya pengadap biasa je, tapi dia layan kita macam VIP lah semua orang. Okay, dan semuanya biasa tip-top lah, daripada penyambut tamu sampai ke kita duduk, sampai kita tengok acara majlis, semua tersusun, tak ada masalah. Ini adalah beberapa gambar daripada overseas trip yang pernah diadakan sebelum ni. Okay, so I nak share sikit kenapa
masih dalam Shangho sebab I nak compare Shangho dengan syarikat yang berkonsepkan stokis. Sebab kebanyakan sekarang kita buat biasa dengan konsep bisnes berkonsepkan stokis kan. Okey, buat jalan laju sikit. Okey, kalau kita comparekan syarikat konsep stokis, tahu kan stokis ni yang macam ada kedai-kedai dan kita ada produk-produk. Okey. Dari segi modal, kalau kita ada jadi stokis, kita mestilah ada modal sikit untuk kita beli produk. Takkanlah kita nak tumbuhkan sebuah kedai, kita kata stokis tapi kedai kosong kan. So kita mestilah beli bulk purchase untuk kita nak isi penuhkan kita punya kedai. Tapi kalau kita buat Shangho, modalnya sekarang ni modalnya ada RM15 tapi sekarang ada promosi zero kan. Tapi kalau orang yang tak ada voucher tu kena bayar RM15 saja. Tak mahal sangat kan? Okey, daripada segi produk pula, kalau stokis dia perlu simpan stok, perlu buat bulk purchase dan perlu maintain setiap bulan. Okey, perlu pastikan kedai sentiasa penuh dengan produk. Tapi dengan Shangho, kita tak perlu simpan stok dan produk kita pula sangat berkualiti pula tu. Okey, kalau produk stokis kita tak tahu tau kualiti dia. Bukan kita yang jaga, bukan kita yang jaga kualiti produk tu sebab tu sebenarnya kilang yang buat kan. Dan kilang tu pun bukan kita yang kawal kilang tu. Okey, daripada segi packaging. Okey, kalau syarikat konsep stokis baru-baru ni ada iklan kat Facebook, dia kata, anda nak jadi founder produk? Ada iklan iklan kat Facebook. Dia tanya, you nak jadi founder produk ke? Kalau you nak jadi founder produk, cakap je ada katalog. Katakanlah you nak buat founder produk kosmetik, you pilih je lipstick colour apa, nanti kilang akan buatkan. Faham tak? So siapa-siapa pun boleh jadi founder produk. You just pilih je produk-produk yang you nak and then you tepek je you punya brand kat situ, you dah jadi founder produk. So kualiti dia kat mana? Memang tak ada kualiti lah, you tak boleh jaga kualiti, you tak tahu apa bahan yang digunakan. Kalau you tahu pun you tak boleh pilih kot. Pilihan yang ada takat tu saja. Tapi daripada segi packaging pun sama. Kadang-kadang kita tengok packaging kat luar cantik tapi bila dalam je dia punya paket-paket tu blank kan. Sebab mahal lah kalau nak buat packaging cantik luar dalam, setiap sachet tu ada printed, color-color, semuanya cost kan sebenarnya. So biasanya packaging pun kilang OEM punya packaging lah, macam standard je. Produk A, produk B, produk C sama je packaging dia, beza pada brand saja kan. Tapi Shangho punya produk packaging sangat eksklusif. Kita tahu setiap produk Shangho sangat-sangat eksklusif, ada ciri-ciri keselamatan. Contohnya Green Z ada layer of aluminium. Kan bila kita buka tu, kalau yang baru ada layer of aluminium foil kat situ. Dan juga kalau yang produk-produk yang cair, dia ada wrap dengan plastik. Dan juga macam-macam lah ciri-ciri keselamatan produk kita. Everything is in sachets kalau yang serbuk, supaya mengelakkan contamination. Okey, daripada segi training, kalau ada produk baru, kalau stokis punya cara, founder-founder akan buat press conference, panggil duta dan sebagainya kan, promosikan produk tu kepada orang ramai. Tapi kalau Shangho, dia lebih kepada launching produk, diwar-warkan kepada pengedar macam kita, biasanya akan buat demo dan biasanya sistem leader akan datang daripada Taiwan. Masa lockdown tu buat Zoom meeting, sistem leader sendiri yang buat penerangan tentang produk. So kita akan jadi lebih faham tentang produk tu, barulah kita sebarkan pada kita punya consumers. Okay, daripada segi bonus dan reward, biasanya secara individu. Okay, biasanya kalau tempat-tempat lain jaranglah dia nak bagi untuk pasangan, tapi dengan Shangho punya bonus and reward ada bulanan punya bonus, ada tahunan, ada kafan, percutian bersama pasangan dan boleh diwarisi. Okay, yang paling bestnya dia dapat reward-reward kita dapat diberi bersama pasangan, okay, dan boleh diwarisi. Lepas tu ada maintenance bulanan. Okay, kalau syarikat konsep stokis, biasanya perlu ada minimum pembelian setiap bulan. Tapi kalau Shangho tak ada. Dan last sekali adalah bahan marketing disediakan untuk syarikat konsep stokis. Ramai orang suka buat bisnes sebab apa? Sebab dia kata HQ dah sediakan semua. HQ dah sediakan poster semua. Kita tinggal nak blast saja kan. Selalu orang suka kan buat bisnes macam ni, yang boleh buat bisnes dari rumah. Dia kata dia share je kalau produk tu artis ni dah guna, artis tu dah guna, lagi best lah, senang nak jual katanya. And then blast saja poster, tunggu saja orang nak order. Tapi Shangho
tak sediakan bahan marketing. Ni yang tak best ni. Kan poster-poster Shangho tak sediakan. Tapi sekarang ada dekat Facebook, social media Shangho. Tapi takat itu je lah. Apa yang social media, Shangho punya social media kita boleh sharekan. Tapi Shangho tak sediakan macam copywriting ataupun tak sediakan okay hari ni you nak kena blast pasal apa hari kan. Shangho tak ada buat benda tu. Kenapa? Kalau kita dah disediakan, dah dilengkapi dengan benda-benda ni kan, copywriting semua dah disediakan, kita akan melahirkan kita akan melahirkan leaders ke rasanya. Kita akan melahirkan distributor-distributor yang boleh katakan pemalas lah. Sebab macam tak ada semangat nak belajar. Okay. Macam baru-baru ni pun ada satu kes baru, okay, penyakit baru yang tak pernah encounter sebelum ni. So sebab benda tu baru, I have to read the brown book, I have to read the green book balik, and I have to go search internet. Barulah kita dapat ilmu yang baru, barulah kita dapat tambah kita punya nilai kita lah, betul tak? Kalau orang tanya, kita jawab dengan poster. Tak best lah, betul tak? Dan juga tak ada conversation dan tak ada relationship kat situ. Kalau orang tanya, kita bagi poster saja. Betul, bila kita follow up, kita gunakan copywriting yang HQ dah sediakan saja. So macam keras lah kat situ kan. Tak ada perhubungan kat situ. Sebab itulah Shangho adalah bisnes tentang relationship untuk kita improve diri kita sendiri. So pada saya sangat best kalau macam tu. Dia dapat kita tingkatkan kita punya ni lah. Okay, dalam perjalanan career ada masa ke? Alamak, terlebih masa lah. I buat laju-laju Dalam dari segi perjalanan career, daripada segi kewangan, pengalaman dan nilai hidup, kenapa saya suka Shangho? Sebab dalam Shangho, saya sendiri rasa dapat tingkatkan keyakinan diri saya. Sebab saya dulu seorang introvert yang tak suka bercakap dengan orang, tak suka berjumpa dengan orang. Sekarang saya bolehlah juga kan berjumpa dengan orang tu, dah jadi macam benda yang tak adalah susah sangat. Lepas tu saya belajar berdikari, okay, sebab kita kena, dulu kita selalu dengan upline je kan. Lama-lama tu ada satu masa yang kita, satu tahap kita dah tak boleh dibimbing rapat dengan upline sebab kita dah ada network kita sendiri dan kita perlu membimbing kita punya downline pula. So kita kena berdikari, dan bila kita dah berdikari dan kita ada downline sendiri, kita belajar ilmu kepimpinan. Okay. Selain tu kita of course belajar ilmu berniaga lah. So awal-awalnya dulu saya pun bukannya seorang yang born to be a businesswoman ke kan. Saya pun tak pernah tahu selok-belok berniaga. So dalam Shangho saya belajar macam nak berniaga. Dan berniaga sebenarnya dalam Shangho very very easy. Kita dapat duit, kita beli. Okay, orang order bagi duit, kita beli barang. Itu saja, tak perlu nak rumit-rumit sangat. Okay. Dan seterusnya apa lagi yang saya belajar daripada segi perjalanan career dalam Shangho, kita rasa lebih merendah diri. Kita tak perlu nak rasa kita ni hebat sangat ke, pandai sangat ke. Kita selalu belajar untuk merendah diri dan tolerate dengan orang. Okay. Dan juga bila dalam Shangho saya belajar untuk memiliki sifat empathy yang tinggi. Bila orang ada masalah, dalam apa jua masalah pun, kita akan rasa macam nak tolong dia. Okay, bukan kita sama-sama macam bersedih dengan dia saja kan. Kita ada peluang untuk nak tolong dia. Lepas tu kita mengamalkan gaya hidup sihat lah, sebab kita asyik share pasal healthy stuff. Sebab tu kita pun nak mengamalkan gaya hidup sihat. Merapatkan silaturahim, of course. Kita jumpa balik kawan-kawan lama kita. Dan kurang bermusuhan sebab tak ada persaingan berbanding dengan pekerjaan biasa. Sebab sebelumnya ada yang share dekat tempat kerja dia, terpaksa macam menindas ataupun terpaksa macam sebab ada rival kan, kalau orang tu lebih daripada dia, kita tak dapat naik pangkat dan sebagainya kan. Tapi dalam Shangho tak ada benda-benda ni. So kita tak ada persaingan sihat, dan kita kurang bermusuhan lah. Okay. Dan lebih tenang dan gembira. So bila kita dah memiliki segala-gala ke atas ni, kita rasa lebih tenang dan gembira, dan juga rasa terjamin. Sebab baru-baru ni pun bila kita cakap pasal kewangan bila kita cakap career, kewangan, ada yang kata dia nak pencen dalam 10 tahun lagi, tapi lepas 10 tahun lagi nak buat apa pun tak tahu, tak ada ilmu bisnes, tak terfikir nak mengajar jadi cikgu pun kena ada certain sijil pun tak nak ambil juga. So dia tak nak buat bisnes tapi tak nak belajar lagi, lepas tu tak nak memantapkan dia punya expertise dalam apa yang dia tahu. So
sekali tiba-tiba dia dapat panic attack sebab dia rasa macam apa aku nak buat ni, lepas ni bila dah pencen aku nak buat. Tapi dalam Syuangho insya-Allah kita rasa terjamin sebab kita punya peluang macam-macam ada. Okay. So ini adalah perjalanan kerjaya dalam Syuangho daripada achiever jadi vice manager, senior VM, special VM diamond dan seterusnya gold diamond. Dan sekiranya ada di kalangan kita yang masih makan gaji, contohnya sikit lagi masih makan gaji dan contohnya katakan guru, apakah jawatan tertinggi seorang guru yang boleh kecapi? Contohnya dalam sebuah sekolah akan jadi paling tinggi guru besar. Adakah kita mampu jadi guru besar dalam masa beberapa tahun lagi? Jika tidak, dan kita kena think about apakah jawatan tertinggi yang kita boleh capai dan selepas itu apa seterusnya. Okay, ini adalah perjalanan kerjaya dalam Syuangho yang bukan semua orang perlu lalui, tapi sekurang-kurangnya ini adalah peluang yang kita semua layaklah boleh kecapi, bukan sesuatu yang mustahil. Okay, so itu saja saya punya sharing tentang malam ni. Kenapa saya masih berada dalam Syuangho sebab benda-benda yang telah saya mention tadi. Dan insyaAllah jika ada masa saya akan share pasal benda lain lagi pada masa akan datang. Okay, so seterusnya ada soalan ke? Ada yang angkat tangan nak tanya ke tadi? Okay, ada apa-apa soalan ke? Sekejap, ada mesej ke kat sini tak nampak lah. Mana chat? I think the person yang tanya tadi dah left. But Ayah, nanti boleh tolong buka slide yang pasal perbezaan Syuangho dengan stokis tu. Nak pinjam Okay. kejap. So kalau tak ada soalan, saya nak teruskan sesi seterusnya dengan menjemput Senior Vice Manager Kak Aina untuk buat perkongsian. Persilakan. Okay, terima kasih Ayah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Syakira Aina binti Wan Bukhari, boleh panggil saya Aina. Saya dah gunakan produk Syuangho dari 2001, daftar sebagai ahli Syuangho Februari 2002. Jadi dah masuk 21 tahun, nak masuk 22 tahun lah dengan Syuangho. Hari ni actually topik perjalanan Syuangho saya. Patutnya saya present Sabtu lepas sebab masalah teknikal tak dapat nak present di pentas. So saya akan kongsi serba sedikit lah. First nak Ayah punya slide ni, perbezaan Syuangho dengan syarikat berkongsikan stokis ni kan. Kejap ya. Pasal bonus and reward. Okay. Dari 2019 Mei sehingga Ogos 2023, secara what should I say secara kasarnya I would say saya tak beraktiviti Syuangho. Saya banyak cuti daripada beraktiviti Syuangho. Namun sebab di peringkat awal penglibatan dalam Syuangho dah ada network, dah ada consumer base, and our product semuanya consumable kan, setiap bulan mesti beli baru. So because of that, Alhamdulillah walaupun dari segi pangkat dalam Syuangho masih lagi di tahap yang tak tinggi, dan walaupun saya bercuti, literally bercuti, tak buat apa-apa aktiviti pun daripada, terutama sekali daripada November 2022 sehingga Ogos 2023, langsung Alhamdulillah pendapatan tu every month ada passive income. So dekat sini kalau orang kata nak kena jadi diamond baru boleh ada passive income dalam Syuangho, tak. It is not true. The moment kita dah ada rangkaian yang cukup dan it is wide ke, it is deep enough tapi cukup, you will get the passive income walaupun kita tak ada beraktiviti langsung. Dan saya dah rasai sendiri. So don't give up. Stay in Syuangho, insyaAllah. You'll reach there. So hari ni so basically dari segi bonus pendapatan Syuangho, saya dah rasa pendapatan aktif bila beraktiviti, dan saya juga dah rasa pendapatan tahap pasif. Walaupun saya bukan leader yang macam leader-leader lain. Network saya sangat kecil tapi dah rasa. Alhamdulillah. So now
Ya, macam orang lain, perlu kerja, perlu nak sara hidup, nak makan produk. That's the most important thing. Untuk keluarga saya, keperluan produk melebihi daripada keperluan makan hari-hari. Maknanya budget ataupun pelaburan saya sekeluarga untuk menggunakan produk, untuk mengambil produk bulanan adalah lebih daripada nak makan nasi dan makanan yang kenyang lah. It has been like that dah lebih daripada 10 tahun. Sebab memang keluarga saya semua macam-macam masalah kesihatan dan saya sendiri dengan arwah adik memang kami daripada lahir masalah kesihatan yang sorry ya. Actually hari ni kalau nak kira tahap fizikal tidaklah begitu bagus sebab hari ni saya daripada pagi sampai dekat pukul 3 kot di hospital appointment, tapi sebab the result of the hospital punya appointment tu membuatkan saya down, so I need to do something yang positif. So being in a join online Shongho, jadi speaker is something yang boleh buatkan saya, perks me up lah, my soul booster. So memang paksa diri, okay apa yang boleh share yang I can just stop off hand macam tu, so cerita pasal journey Shongho lah. So passive income insyaAllah boleh kalau kita ada network yang cukup. InsyaAllah boleh. Sikit banyak je. So okay, thanks saya dah boleh, dah okay dah lah. Because sekarang pula nak share my slide. Bismillahirrahmanirrahim. So sekarang saya tengah as usual healing crisis. So apa lagi kemam je lah Nutri tablet. Nutri tablet sangat-sangat sangat-sangat berguna kalau kita ada healing crisis. Just kemam dalam mulut. Seloknya letak bawah lidah. So I'm going to share screen. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf kalau saya berfikir dalam keadaan verbal. This is how I am since lepas vaksin. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alright. Nampak WhatsApp punya chat kan? Mak dan Aina Health kan? Somebody, Ayah, is that what you can see? Yeah. Okay. So, I can't remember apa benda nota ni, tapi it's basically kita dalam Shongho 7 tugas harian kita kena mendengar, membaca, kan? Maknanya everyday kita dalam proses pembelajaran, kita kena sentiasa belajar. So, bila kita dah belajar, dah ada ilmu, what's next? Macam Ayah pernah share last meeting, kalau Didi kat Liza, bila dia baca sesuatu, dia akan baca betul-betul and that's it lah, memang dia baca, dia faham, dia hadam and dia duplikasikan terus. Dia tak simpan. So that's how kita train dalam sistem education Shongho. So bila kita dah ada ilmu, kita kena automatic kita kena guna pakai. Sama ada guna pakai untuk diri sendiri dan untuk orang, untuk our family first lah. Okay. So bila dah guna pakai tu, kita repeat je lah. Repeat dengan our immediate family members and then repeat dengan kita punya consumer, dengan kita punya downline. Itu je. Okay. Sebab by doing so, that is how kita boleh buat bila kita ada ilmu yang cukup, ilmu yang betul dan cukup, kita boleh analisa keadaan badan kita sendiri. Kita boleh buat pemerhatian keadaan badan kita sendiri. Saya daripada kecil dilatih, daripada umur 8 tahun dilatih sebab ada masalah migraine oleh mak. Okay, let me Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. I'm going to share a little bit about latar belakang keluarga sebab biar orang faham tidak semua orang ada the luxury, ada kemewahan dilatih untuk macam mana nak buat self experiment, macam mana nak buat self pemeriksaan diri, kita nak what's the word, monitor, assess and evaluate our physical health. So for me, daripada kecil dah dilatih. Okay, let me see. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Okay, ini my moyang. Dia lahir, dibesarkan dan dia belajar di Mekah. Dia dihantar pada awal 1920-an, dihantar ke Tanah Melayu untuk menyebarkan ajaran Islam lah, dia tok guru. Dan dia juga masa dia belajar tu
dua subjek yang dia major in perubatan Islam. Waktu tu tak ramai classmate or batchmate dia yang belajar pasal perubatan Islam, dan lagi satu ilmu yang moyang Aina buat ialah Al-Falak, astrology. So masa mula-mula dia sampai kat Tanah Melayu tu, dia mengajar dalam kadar community service, tak dapat bayaran apa. Dan penduduk setempat tu pujuk supaya dia buka madrasah di Kampung Amir. So sambil dia mengajar, dia juga merawat pesakit-pesakit. So ini moyang. Anak dia, anak sulung dia. Ini adalah nenek saya, tok saya. Tok anak sulung. Dia mula baca, dia self-taught, dia belajar sendiri macam mana nak baca. Daripada umur, Allahumma salli ala sayyidina, 3 tahun kot tak silap. Selalu benda-benda ni mak yang tahu. Bila saya tanya adik-adik mak yang lain, dia orang tak pasti. Tapi mak tahu. Mak saya dah meninggal 18 Ogos 2023. Yang saya ingat dalam tok first dia baca, dia kenal huruf, umur 3-4 tahun macam tu lah. Self-taught. And bila dapat ayah yang a learned orang, alim ulama kan, lagi cepatlah proses pembelajaran. Dan arwah tok, dia memang genius. Zaman dia dulu memang ramai orang buta huruf tak pergi sekolah. Tapi dia di rumah diajar dan dilatih oleh bapa dia. Dan sampai satu tahap masa dia kecil lagi, dah belajar ngaji Quran ni semua, bapa dia masa tu sekolah baru buka. So Tok Ki ni, moyang saya ni, hantarlah Tok pergi sekolah. Dia balik, dia cakap kat bapak dia, cakap tak nak pergi dah sekolah. Sebab bosan, sebab apa yang dia belajar dekat sekolah tu, Islam macam backward. Dia belajar benda yang dia dah tahu dah. So bapak dia kata, okey tak apalah, tak payah pergi sekolah. Tinggal di madrasah, tinggal di rumah. Dan dia diberi tanggungjawab untuk mengajar orang dewasa. Yang mana belum kena yang buta huruf lah. So itu Tok. Dan Tok, sebab Alhamdulillah, arwah bapak dia ni tabib dan juga Tok Guru, Tok juga belajar pasal ilmu-ilmu perubatan Islam. So banyak habit hidup sihat, itu adalah sesuatu yang memang Allahumma salli. Tok duplikasikan kepada mak, dan mak guna pakai dan duplikasikan kepada Aina daripada umur 8 tahun. So the self observation, monitor, contoh Allahumma salli. Daripada umur 8 tahun migraine. So mak daripada kecil, mak dah ajar Kak Aina, kata okay Aina, you migraine. You tahu tak kenapa, apa yang boleh menyebabkan you migraine? Kalau tak tahu, you kena buat research sendiri, you kena cari sendiri apa yang boleh can trigger your migraine. Dan you kena eksperimen, you tak boleh sekali je you kata okay sebab panas I migraine, tak. You kena be in a situation yang sama minimum 3 kali. So that's how I learn how to evaluate my condition, macam mana nak take notice of the symptoms in my body. And macam mak pun migraine juga. Mak masa mengandungkan Kak Aina banyak health problem. Migraine, severe allergy, placenta previa. She was even hospitalized, tak boleh nak bergerak pun sebab dia punya peranakan jatuh kan. So banyak problem lah. So another ilmu asas kesihatan untuk para ibu ataupun for anybody, general knowledge about health. Bila seorang wanita tu mengandung dan masalah-masalah kesihatan mula timbul, itu adalah tanda awal yang bahawa masalah tu memang dah ada dalam badan. Ramai orang bila mengandung dia doktor detect kencing manis, darah tinggi apa ni semua kan. Tapi bila lepas dah Allahumma salli, dah lepas bersalin, masalah-masalah ni hilang. Sebenarnya masalah tu dah ada dalam badan kita. Cuma because of the pregnancy, because of the hormonal changes apa semua, it surface, dia timbul. Bila dah beranak, dia tenggelam balik lah. So kalau masa mengandung, masalah-masalah kesihatan dah detect, kita kena ambil perhatian lah. Kena bersedialah bahawa okay, I masa mengandung ada kencing manis, I masa mengandung ada high BP. Semaknanya dalam badan ni memang dah ada lah. Sebab kita pun tahu penyakit-penyakit degeneratif ni mengambil masa yang lama.
dalam 15 hingga 20 tahun nak develop. Bukannya datang seperti ribut kan. Itu satu. Yang keduanya, ilmu asas kesihatan bila seorang wanita itu mengandung dan apa-apa masalah yang ada masa dia mengandung tu, kebarangkalian tinggi, sangat tinggi akan menurun kepada anak. Imagine the baby that the woman carry waktu tu macam mak, arwah mak. Dia ada migraine, dia ada severe eczema masa tengah mengandungkan Kak Aina. So I was born with that. In fact masa Kak Aina lahir, umur tak sampai 40 hari pun, mak tak habis pantang pun dah severe allergy, eczema, nappy rash yang sangat teruk. Migraine baru umur 8 tahun lah start. So these are the two things lah untuk wanita, untuk kita tahu, kita faham, dan supaya bila kita dah ada ilmu, dah faham, kita boleh sesuaikanlah dengan kehidupan kita. So when you're pregnant, whatever problems that you have, that is already in your body. Bila masalah ni akan timbul balik adalah bila kita either menopause ataupun pre-menopause. Kalau rezeki kita ada tu sebelum tu, 10 tahun sebelum kita menopause dah start. This is where generasi muda, generasi macam my generation yang lahir yang umur 40-an, pertengahan ni kan, mid 40s, my generation in our 20s we dah start develop all sorts of penyakit-penyakit degenerative. So anyway, okay. So basically proses duplikasi adalah sesuatu yang alhamdulillah saya dah terdedah daripada kecil, daripada mak daripada tok. Okay. Dan tok juga bukan saja dia dapat ilmu dan pengalaman melalui arwah ayah dia ni, Tok Ki ni, tapi daripada suami. Sebab Tok Ki saya, datuk saya, medically boarded out umur 40-an, ada masalah jantung, dan dia meninggal masa umur mak 12 tahun. Mak ada 10 orang adik-beradik, mak anak yang ke-6. Ke-6 ya. Anak yang paling bongsu, anak yang ke-10 waktu datuk meninggal umur 3 tahun. So Tok ni memang daripada, sebab suami sakit kan, so banyak yang dia kena adjust lah dari segi pemakanan, dari segi cara hidup. So habit hidup sihat adalah sesuatu yang memang Tok dah amalkan. And alhamdulillah mak amalkan bila dah sakit. Sebelum tu macam orang lain makan tak kisah apa semua, muda lagi kan, beli makanan luar, makan makanan proses. I remember growing up masa kecil sekolah menengah sampai burger, makanan dalam botol, makanan tin, sausage, jajan ni semua adalah air gas apa ni semua adalah part of our life. Sampai waktu arwah ayah sakit tenat. That's when we completely 180 degrees perubahan habit hidup sihat dari segi pemakanan. So itu background dari segi medical for my family. So back to okay, that's number one. Okay, tadi I share pasal kita dah ada ilmu, kita dah guna pakai, kita apply untuk diri kita dulu. Contoh dah ada senarai, senarai yang paling senang ialah senarai najis yang sihat. Okay, kita semua dah tahu najis yang sihat macam mana. So kita kena monitor untuk diri kita dulu, dan memang kita kena duplikasikan kepada orang-orang tersayang, terutama sekali orang yang duduk satu rumah. So orang Malaysia selalu tanya dah makan belum, so kita orang Johor everyday tanya apa? Dah buang ke belum? Dah buang, kalau dah buang okay good, apa yang keluar? So I remember ayah cerita anak-anak dia siap compare notes, dah buang dah? Belum? Buang yang keluar besar mana? You know, start to discuss, berbincang pasal najis. Kalau orang tak faham, orang macam apa ni cerita pasal najis, gelian. But actually the knowledge, basic knowledge, ilmu asas kesihatan, kita pun tahu kalau pembuangan kita terjejas, itu adalah permulaan kepada macam-macam lagi masalah yang lebih teruk. Kalau orang ada masalah sembelit, that's it, that's the start. And pengalaman Aina sendiri, bermula dengan sembelit, kemudian dia berkembang menjadi sembelit, simptom yang pertama, makin teruk, buasir, stomach cramp,
sampailah dapat kesemua 8 simptom-simptom colon cancer daripada bulan April hingga bulan September 2020. Mengambil masa tempoh hanyalah 4.5 bulan sahaja. Dan Allah 2004, 2005 macam tu kot, ataupun 2006 paling the most recent ilmu yang saya, mak dengan arwah adik Basri pergi attend seminar kesihatan yang dibuat oleh kat hotel PJ Hilton waktu tu. The main speaker was proctologist, pakar usus daripada Singapura. Kami pergi sebab is free and sebab nak tahu pasal ilmu pasal buasi. Pada waktu yang sama doktor tu bercerita pasal colon cancer. Bonus lah dapat ilmu colon cancer. Our take home note waktu tu, colon cancer daripada polyps, ketumbuhan yang sangat kecil dalam di dinding usus kita, dia boleh membiak dan membesar. It can develop into 4th stage colon cancer. Hanya mengambil masa, it could be as fast as 6 to 9 months. So bila diri sendiri lepas satu-satu simptom colon cancer, daripada 1 naik 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 simptom, kesemua simptom ada, saya lalui. Simptom yang paling saya takut adalah bila dah buang ke tak buang ke, berdarah aja. Sakit tu memang macam nak mati. Yang ini berlaku dalam masa 4.5 bulan. So waktu tu apa yang bermain kat minda was like, I only have 1.5 months je lagi. 1.5 bulan je lagi saya ada masa untuk fikir jalan macam mana nak baik pulih. Sebab pakar usus dah kata 6 bulan. Saya dah 4.5 bulan ada kesemua 8. Dan masalah yang saya ada pada waktu itu makin teruk dan makin teruk. Memang masa tu dah, kita pun tahu nak sihat itu tidak murah. Namun bila kita dah sakit, jujur saya cakap tak mampu. Alhamdulillah rezeki saya dan keluarga, the whole cost of my treatment, rawatan saya intensif, rawatan mak intensif, Alhamdulillah. 1 sen pun bukan duit family saya. Alhamdulillah semuanya adalah daripada ramai orang, beribu-ribu, berbelas ribu, mungkin berpuluh ribu orang yang sayang saya dan keluarga. Mereka dah, the moment they found out that I have these problems, mak pun ada beberapa masalah kesihatan yang agak serius, people just came in droves untuk bantu saya dan keluarga. Alhamdulillah, rezeki. So kita dah ada ilmu, kita guna pakai untuk diri kita dulu. Kita dah mahir, kita duplikasikan. In fact, kita tak perlu nak mahir untuk duplikasikan. Kita boleh terus, dah ada ilmu tu, terus duplicate. Jangan simpan. That's the main thing. Immediately duplicate. And then repeat. And from there, we can slowly, pelan-pelan, kita sendiri boleh lalui proses baik pulih badan kita secara semula jadi. Kita dah, I've been with Shuang Ho since 2001. Macam-macam pengalaman. Diri sendiri, adik keluarga, arwah ayah, mak, arwah adik. Keluarga saya 6 orang. Ayah, mak, kami adik-beradik 4 orang. Ayah meninggal Mac 2003. Lebih dari 20 tahun. Kemudian adik meninggal Mac 2020. Kemudian mak meninggal Ogos tahun ni. So daripada 6 orang sekarang tinggal setengah. So macam-macam pengalaman yang kami lalui. Masalah macam saya sendiri, masalah daripada lahir. Sekarang dah umur 44 tahun. Dengan Shuang Ho dah 22 tahun. Kiranya half of my life dah dengan Shuang Ho kan. So basically Alhamdulillah hikmah kenapa macam-macam penyakit. Hikmah macam ayah cerita tadi pasal keselamatan, keberkesanan dan keselamatan produk Shuang Ho. Produk Shuang Ho, kita punya personal care, skincare, Green-Z, sekecil-kecil produk. Tapi ya Allah kita semua tahu macam-macam kegunaan dia.
Dan pengalaman saya sendiri severe eczema daripada lahir, and for the past 22 years, 22 tahun lebih ni, saya dan keluarga, pada kami V-Care, Green-Z, Aquasense bukan hanya untuk mencuci, bersih, nak bagi wangi. Tak. Pada kami guna pakai untuk tahap rawat dan cegah. Dan saya dapat perkongsian Allahumma salli ala Muhammad, 2019 Februari di Wisma Chuang Ho naik pentas berkongsi macam mana V-Care dan Green-Z dan Aquasense kami sekeluarga eksperimen, campur-campur bagel-bagel apa yang perlu ikut keperluan semasa kami guna untuk rawat dan cegah. Jujur saya sendiri last saya guna ubat doktor 1997. Ubat untuk kulit. Sementara tunggu Chuang Ho tu merana lah. Tahan je lah, hadap je lah. Bila dah tak boleh nak basuh muka dengan air je lah. Tak boleh guna sabun, setakat pakai je lah sabun tu, sakit pun sakit lah. Sampai Alhamdulillah rezeki dengan Chuang Ho sebab arwah ayah sakit tenat. Alhamdulillah hikmah saya eczema yang saya macam ya Allah leganya dah ada eczema, betapa syukurnya ada eczema yang teruk daripada lahir sebab dari 1990 daripada start Chuang Ho lah 2001 sehingga ke hari ini saya dah tak guna produk-produk lain, saya hanya menggunakan produk Chuang Ho semata-mata. Sampai kan ada beberapa kali pergi outstation tak bawa produk, saya sanggup air kosong je, tak ada guna hotel punya produk. And because of that, I know that Alhamdulillah secara langsung saya dan keluarga tidak membebankan badan kami melalui kulit. Itu rasa macam ya Allah, syukurnya, hikmahnya sakit sebab tak bebankan badan. Dan Alhamdulillah sebab arwah ayah sakit tenat, kami sekeluarga processed food memang completely out. Langsung tak ada. Kami tak ada kicap pun dalam rumah, tak ada sos cili apa semua tak ada. Memang habit hidup sihat lah dari segi pemakanan. So it's actually hikmah bila sakit. Kita belajar untuk syukur, kita belajar untuk sabar bila sakit, and dah melalut dah. So okay, kita dalam Chuang Ho memang kita 7 tugas harian kita kena learn, kita kena belajar, membaca, mendengar. Okay, kita kena belajar dan kita kena kejar ilmu. Ilmu yang macam mana? Ilmu yang kita kena cari dan kejar ni adalah ilmu yang kita kena pastikan betul-betul betul. So always have in mind bila kita cari maklumat, cari daripada punca yang sahih. Rujuk pada pakar. Okay. Sebab bila kita dalam sentiasa mood apa-apa kita ada persoalan, kita tanya pakar, bukan Dr. Google Dr. Google is good dari segi nak dapat first information, tapi to clarify it, to make sure that whatever information that we get is valid, always refer pakar. Mana? Kena cari sendiri. Yang paling senang, tanya upline. Sebab upline, kalau upline tak ada jawapan, kita akan tanya upline. Kalau upline tak ada jawapan, kita akan tanya nutritionist Chuang Ho. Kita akan tanya the leaders in Chuang Ho yang dah 30 tahun lebih. Kat Malaysia je dah 35 tahun. Kan? So rujuk pada pakar. Jangan hanya semata-mata Profesor Dr. Google. That is number one. And then bila kita dah ada ilmu, kita dah boleh buat pantau diri sendiri, dah boleh buat eksperimen, assessment setiap hari. Kena consistent. All the time. This is something yang tak ramai ada disiplin dan istiqamah. Saya sendiri memang I'm guilty of not being able to do that all the time. Ada masa macam dah penat lah, nak monitor yourself every single day. Masa tengah sakit tu yelah terpaksa kan, tak ada pilihan. Tapi bila dah sihat, dah okey lah, lidah dah boleh bangun, gedebak-gedebuk semua, macam tak apalah kot, tak apalah. Mula ambil ringan. So, you want to get result, kena consistent. And it needs to be evidence-based, it needs to be result-oriented. Okay, this is a keyword yang arwah mak selalu pesan kat saya. Kita bila nak cari maklumat, kita nak bercakap dengan orang, because Alhamdulillah peluang untuk bercakap dengan doktor-doktor pakar, again dengan ilmu, again buku hijau sangat-sangat membantu. Bila kita dah faham buku hijau, dah hadam betul-betul, we can just have a discussion dengan doktor-doktor pakar dengan kadar yang
we can have an academic discussion. And Alhamdulillah so far dah 22 tahun. In fact, kita punya unofficial family doctor, kejap saya kena buka balik slides. She is Mak punya best friend. Okay. Saya minta izin dia kata okay boleh tunjuk dia, bagi tahu background apa semua, tapi cover muka lah. Prof Lai. Dia umur dah 70-an. Dia sekarang di Jepun membuat PhD dalam geriatric rehab, pemulihan untuk warga emas. Dia dah bersara lah. Okay. Dia kawan baik mak angkat abang saya dengan arwah adik. Dia project leader masa kami buat kerja amal dari tahun 2005 hingga 2018. So 13 tahun memang kerja closely together with her. Unofficial family doctor, apa-apa masalah semua akan, bukanlah all problems yang serius. Sebab dia sangat-sangat busy. So kami pun nak contact dia macam, serius ke tak? Kalau tak serius tunggu dululah. Kalau boleh manage sendiri dengan Sean Ho, tunggu dululah. Bila dah tak boleh manage dengan Sean Ho, dah macam nak buat macam mana ni ya? Baru contact Prof. So, and she also made her own curriculum for University of Edinburgh. So having a person like this as our pakar rujuk, dan melalui input daripada Prof jugalah, kami sekeluarga Alhamdulillah confident, selesa untuk ni arwah adik Basri, untuk palliative care, penjagaan hujung hayat untuk arwah adik sepenuhnya di rumah. 6 bulan sebelum Basri meninggal, langsung dia tak boleh makan makanan biasa. Walaupun kami dah cuba blend, cairkan, macam contoh buah yang paling lembut, papaya dengan mango, kami blend, kami tambah air, bagi cair-cair, pun dia dah tak boleh makan. Bila dia makan je, itu pun sikit bagi dia makan. Sebab kesian tengok dia tau. Nampak dia kempunan nak makan. Bila dia makan tu, terus dia akan ada muscle spasm sampai perut dia tu kan macam bergerak-gerak macam ada alien tu. So we know that digestion dia dah memang kong lah waktu tu. So dengan Basri lah kami pernah bagi sampai 12 paket CO coffee, membantu dia punya peredaran darah, membantu dia punya saraf. And kalau tengok kat gambar ni, insyaAllah ada peluang saya kongsi di pentas, saya akan tunjuk video Basri. Dia duduk atas katil, dia dah guna kursi roda dah berbelas tahun. Tapi if you can see from the picture, posture badan dia straight tau. Dia duduk tegak. Ini 2 bulan sebelum dia meninggal. Bila saya tunjuk video ni kepada beberapa orang, so macam, what? And 2 months later he passed away. Macam tak sangka. Nampak dia elok. Nampak dia kurus, memang kurus, sangat-sangat kurus. Tapi dia tegak. Okay. Ini Prof punya komen. Prof balik masa tu sebelum PKP. Posture tegak, masa duduk atas katil, circulation dia sangat bagus, especially kat bahagian kaki. Prof masuk first time jumpa dia, wow, circulation very good. And I was like, how do you know, Prof? What is it that you see? So Prof pergi kat kaki dia, Prof picit-picit, tekan-tekan kaki dia. Look at this. It's red, it's better than me. It's better than mine. Memang betul lah. Tapak kaki Basri was really like, merah cantik lah. Itu yang bagi sampai 12 paket kopi sehari tu. Okay, and dia punya physical strength, kudrat lelaki dia kuat. Walaupun dia kecil, walaupun dia kurus. His health starts to makin teruk. Dia meninggal hari hari Selasa. Jumaat sebelum tu dia kena epilepsi. Lepas epilepsi tu dia baru menurun, dia dah tak boleh duduk, dia dah tak boleh nak menelan. Very, very fast. So selama 6 bulan, Basri hanya kami bagi produk sahaja. And ini adalah 2 bulan sebelum dia meninggal. Maknanya dah 4 bulan dia tak makan langsung makanan biasa macam kita. Alamak, masa dah nak habis. So nanti insyaAllah ada peluang saya akan berkongsi lagi in detail pasal Basri. Entah satu session untuk Basri saja. But you can see, completely penjagaan sepenuhnya di rumah. 6 bulan sebelum meninggal langsung tak boleh makan makanan biasa. 100% produk Sean Ho. Itu pun kami sebab banyak bila kami berkomunikasi, Prof dekat Japan, so communication through WhatsApp. So any problems and issue yang lain, bila ada masa-masa di peringkat permulaan tu, bila tanya, Prof adalah bagi input. But towards the last 3 months, banyak Prof senyap.
dia tak ada bagi input. So from there kita orang dah lama kerja dengan dia kan, 12 tahun. So kita orang faham. There's nothing more that she can advise. Or apa-apa nasihat yang Prof bagi is basically kita orang dah buat. So bila Prof kata, okay you do this. So we're like, dah buat dah. Doesn't work. Or dia tak ada bagi jawapan, kemudian kami cubalah eksperimen. Okay, let's try and do this for Basri. And then dapat kesan, update kat Prof pun kata, okay, that's good, continue. So, I think that's about it lah kot for now. InsyaAllah ada masa nanti akan kongsi dengan lebih detail. Alamak, macam mana nak stop sharing ni? How ah? Sekejap. I honestly do not know how. Okay, alright. How do I stop sharing? Mana? Kat mana? Ayo, where do I go? Kak Ina dah habis ke? Dah habis. Okay, Ina nak cakap. Okay. Kejap. I need to, okay, stop sharing. Okay, done. Okay. Dan I dah stop sharing ke, Ayah? Ke masih ada? Dah. Okay. Thank you Kak Ina. Ina nak cakap Mic tak on. Senyap pula dia. Okay, so thank you very much Kak Aina untuk perkongsian tadi. Alhamdulillah dapat juga kita dengar Kak Aina punya sharing sebab hari Sabtu hari tu tak sempat kan. Okay, tak apa. InsyaAllah next time kita ada second sambungan untuk Kak Aina punya sharing tu. Memang kena buat beberapa episod lah rasanya kan. Kalau satu hari je macam-macam kan Kak Aina nak cerita. Okay, so rasanya kita punya special VM nak buat speech ke? Tak ada buat closing. Kalau tak ada, kita tamatkan sesi kita malam ni. Sempat tak kita ambil gambar semua? Sementara nak tunggu semua on camera untuk ambil gambar. Just want to remind hari 4 November. 4 November minggu depan kita akan ada Aquasense demo session dekat HQ dalam bahasa Melayu. Sebelum ni ada Aquasense English dekat HQ masa bulan Mei hari tu. 4 November ke 18? I thought 4 November is the Go Eco, bukan Kalau tak silap 4 November ke Aquasense tu. Tak ingatlah salah satu lah. 4 November dengan 18 November satu Go Eco Satu lagi Aquasense. So boleh nanti kita follow up balik dia punya tu. Dan lagi satu hari Sabtu ni adalah Sabtu terakhir untuk bulan Oktober. So company buka siapa nak datang untuk buat pembelian daripada pukul 8.30 sampai 4.30 petang. Okay. So itu saja untuk malam ni. Jom kita ambil gambar sekejap. 1, 2, smile. Alamak, tak ada sekali. 1, 2. Okay. Alright, so terima kasih semua. InsyaAllah kita akan jumpa minggu depan. Tapi rasanya mulai minggu depan kita nak tukar hari. Nanti kita akan maklumkan insyaAllah. Ada soalan. Silakan. Apa tu soalannya? Puan Nams nak tanya apa tu? Persilakan buka mic. Tak dengar. Ada orang tanya soalan ke? Dekat chat. Chat tak ada. Puan Nams NAMZ nak tanya soalan ke? Boleh buka mic untuk tanya. Tak ada. Ada ke? Tak ada? Okay. Kalau tak ada, kita jumpa next time. Okay, thank you very much semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okay, nak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.